Dalam masa saya nak fikir tu, ni cerita yang agak quite misteri lah. Nak kata seram tak seram sangat, tapi dia misteri. Okay. Ada satu malam tu saya tidur. Saya didatangi satu susuk tubuh yang saya perasan ada kat luar tingkap. Saya nampak ada satu susuk tubuh yang berdiri kat luar tingkap tu. Okay. Saya nampak memang figure orang. Cuma warna dan tak nampak sebab cahaya luar tak buka, jadi gelap lah, tak nampak. Tapi dari sama-sama cahaya lampu jalan yang ada kat depan rumah tu, kita boleh nampak figure. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, part 1. Ramai aku tahu mesti tertanya-tanya nak sambungan apa benda kisah dia. Sebab tu kita orang tak banyak tanya, sebab cerita tak habis. Betul. Kita nak bagi dia habis tu bila hari ni lah. Ini yang cerita dia. Yang mana belum dengar lagi part 1, pergi dulu dengar part 1. Cerita siapa ni? Seperti ditajuk Abang Kacak. Kacak tak kacak. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow kita punya social media, boleh tekan kita punya link ada TikTok, ada Instagram. Dan pada korang yang berminat nak kongsi juga cerita korang yang mungkin korang rasa korang seorang yang simpan cerita ni tak tahu nak luah kat mana, ni lah tempat dia. Tekan link WhatsApp di bawah bagi tahu korang nak share cerita misteri yang korang ada. Sebelum tu part 1 baru perkenalkan diri. Masih lagi orang kata belum cukup kenal lagi diorang ni kan. Part 2 ni diorang mesti tanya, Kacak siapa ni, anak Datuk Vida ke ni? Aduh semua. Tak apa, kita minta lah tetamu kita untuk perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Syuk, Hafiz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk part 2 InsyaAllah. Terlebih dulu saya kenalkan diri lah. Macam semua sudah maklum, boleh panggil saya Abang Kacak. Berusia lingkungan 30-an. Berasal daripada Taiping. And then menetap sekarang ni di Putrajaya lah. Bekerja di Putrajaya. Baik. Jauh tu, walaupun Putrajaya kan. Bukan senang. Jadi kita nak terima kasih lah atas susah payah abang datang ke sini kan. Kita sangat hargai. Dan pada korang yang mungkin tiba-tiba datang ke part 2 kan. Jadi nak fahamkan cerita part 2 ni, kena tengok part 1. Betul. Jadi ini adalah kesinambungan bagi part 1. Jadi bang, hari tu kita dah cerita sedikit pengalaman abang kan. Jadi mungkin ramai tertanya-tanya, macam mana pula sambungan ini? Apa sambungan cerita abang pada hari itu? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, tu part 1 kita dah cerita serba sedikit sebenarnya. Saya reveal tentang pengalaman saya semasa saya mendaki. And then untuk hari ni saya akan sambung sikit lah, InsyaAllah, tentang apa yang terjadi selepas saya turun daripada gunung tersebut. Okay, cerita dah lepas kita dah settle turun daripada gunung. Kita dah settle part-part yang makan-makan tu. Saya kembali ke rumah Tok Ayah lah. Pada malam tu untuk bertanyakan lagi lebih dalam apa yang sebenarnya yang jadi. Tapi seperti biasalah, arwah Tok Ayah ni dia akan cerita habis. Dia akan cerita berkias. Orang tua faham lah kan. So dia kata berkias. Kita ni orang muda susah nak faham. And then dia kata tak apalah. Dia kata Tok Ayah bagilah sikit, dia kata petua
petua. Petua orang dulu-dulu dia kata kalau nak masuk bukit ni, masuk gunung, tempat kita tak pernah pergi, dia ada petua dia kata. Tak boleh main langgak Kedah lagu tu je. Dan alhamdulillah saya dapatlah sikit petua yang dia bagi, yang saya masih amalkan sampai hari ni. Alhamdulillah sepanjang saya pergi mendaki selepas tu dipermudahkan urusan. Ni semua atas izin Allah lah. Saya nak cerita bab petua, saya rasa semua orang ada masing-masing pendapat tentang petua yang kita ada. Betul. Saya rasa lebih kurang sama je kot. Standard lah kita masuk dalam hutan, kita baca doa, jaga adab, jaga kebersihan. Cuma ada yang part-part untuk adab tu mungkin kita lebih saya lebih tekankan lah dengan sedikit tentang pembacaan doa. Dan yang part-part lain tu saya rasa semuanya sama je dengan pendaki-pendaki yang ada dekat luar sana. And then kita berbalik kepada arwah tu ayah ni. Dia kata kalau nak tahu lebih dalam, pergi tanya mak dengan mak lah. Dan mak saya yang tahu cerita ni A to Z. Then saya balik rumah, saya tanya mak saya, apa sebenarnya yang jadi ni, dia kata. Mak saya kata mak saya pun tak ada idea sebenarnya. Dia tak expect benda ni kan. Dia kata mak pun tak tahu kata. Kan, mak nak cerita lebih pun mak tak tahu sangat. Tapi untuk sejarah pasal Tok Ngah saya hilang tu, mak saya tahulah. Dia memang totally untuk pengetahuan Syuk dengan Hafiz, dia memang totally 100%, dia memang tak nak balik. Merajuk habis lah. Even moyang saya masa tu masih hidup pun pujuk tak nak balik. Macam-macam adik-adik yang lain, saudara mara datang pun dia tak nak balik. So kita ada perantara lah masa tu. Dengan dunia sana kan, sebab dia dah masuk ke dunia sana dah. Dunia bunian. Kalau boleh sebut dia dah dijaga oleh bunian. Cuma kat sana dia tak berkahwin dengan orang bunian lah. Dia cuma duduk sana, dia belajar ilmu agama, belajar mengaji, dan ada sikit lah ilmu-ilmu yang mungkin diturunkan kepada dia oleh orang bunian kat sana. Untuk pengetahuan Syuk Hafiz dan juga pendengar Santai Chill, gunung yang saya naik ni dia terbagi kepada dua lapisan. Lapisan daripada kaki gunung hingga ke pertengahan dia adalah zon hitam. Ini daripada tengah hingga ke puncak zon putih. Okay. So kalau kata, saya rasa ramai aku tahu hitam putih. Kalau putih maksudnya baik lah. Kalau hitam ni lebih kepada benda-benda yang tak elok dan jahat. Dan tempat gunung yang saya naik ni kebanyakannya banyak orang kampung dulu-dulu lah, bukan sekarang dulu-dulu suka buang barang kat situ. Jadi dia dah menghuni di bawah tu. So perkampungan bunian tu berada di atas. Jadi sebab tu saya kata kalau kita masuk ke gunung ni ataupun hutan, mana-mana hutan sajalah, kita kena jaga adab lah. Sebab kita tak tahu siapa yang ada kat sana. And then mak saya kata kalau nak tahu lebih dalam ni, kita kena tanya pemegang salasilah keluarga. Kami dalam keluarga kami ada pemegang salasilah keluarga. So dari situ saya dapatkan nombor kontak. Kita call, tanya kan directly macam mana kita tanya apa mungkin kita boleh dapat, orang kata apa input berkenaan dengan apa yang jadi kat saya sebenarnya ni. Kenapa saya, kenapa bukan adik-beradik saya yang lain? Sebab saya ada 6 adik, tapi saya yang kena. Pada awalnya kita cuma dapat tentang maklumat tentang kehilangan dia, tentang ada kita punya sejarah kita punya keturunan, kita punya belah mak saya ni belah part ayah saya lain. Ni saya cerita sebelah mak saya. So keturunan mak saya ni dia lebih kepada keturunan bangsawan lah, dulunya lah. And then dia susu lepas kepada generasi ke-5 ke-6 ni, kita biasalah anak-anak muda kan, dah tak ambil pot pun sebenarnya benda tu. And then pemegang salasilah keluarga ni lah yang akan kalau kata kita ada apa-apa benda yang kita nak rujuk, kita akan rujuk pada dia. Dan kita juga ada pemegang harta pusaka keluarga. Kita ada juga seorang yang kita lantik untuk pegang harta pusaka keluarga kita. Tapi apa yang input yang saya dapat daripada pemegang salasilah ni, dia tak menjawab kepada persoalan saya. Jadi apa lagi benda yang saya nak, option yang saya kena cari lagi kan. Saya nak buat apa ni? Dia kata tak apa, kita masuk hutan. Niat saya masuk hutan sebab saya nak jumpa. Kalau boleh confront kan, kalau boleh, kalau nak panggil main rumah memang tak main lah. Jadi saya kata kena ikat kain kuning dekat katil apa semua. Saya rumah ramai-ramai lagu tu, sekejap lagi tak pasal orang lain yang terlibat, saya tak nak lah. Jadi saya lepas daripada kejadian tu, saya mula start boleh kata-kata tiap minggu saya pergi masuk hutan.
Tak kisahlah gunung ke apa ke. Kan saya pergi. Saya kata dalam hati saya kata, Tok Ngah, kalau Tok Ngah ada, mai lah kata. Anak cucu mai ni. Mai kita sembang. Sebab kita jadi macam perasaan ingin tahu. Apa benda yang jadi sebenarnya ni? Apa yang Tok Ngah nak sebenarnya? Jadi kita gunung ke gunung tetap tak dapat jawapan. Nak jadikan satu cerita, ada satu hari ni saya jatuh sakit. Saya terlantak. Saya tak boleh bangun. Dia jadi macam kes yang part 1 dulu. Okay. Yang saya turun daripada gunung, saya tak boleh berjalan kan, membongkok. Kali ni saya terlantar. Terlantak maksudnya boleh bangun, tapi pergelangan, sendi, urat, kepala apa semua jadi sakit. Menyucuk kan. Kebetulan saya ada tim dulu. Tim hiking saya ada tim. Dan tim saya ni kebanyakannya semua veteran-veteran komando. Saya seorang je budak-muda. Hal semua pakcik-pakcik lah. So mereka ni kata sakit urat kot, kata kan. Saya pergi ke rumah tok ayah. Pergi hari ni esok lusa sakit balik. Pergi hari ni esok lusa sakit balik. Saya kata kebetulan ada seorang abang ni. Saya kelakar abang lah sebab lebih tua daripada saya. Abang ni datang, dia terjun lah, ikut dia pergi mengurut. Kebetulan dia bawa ada seorang lagi kami punya tim jugalah, perempuan, pergi mengurut ke rumah kakak ni. Saya nama kakak Ani lah, saya namakan lah. Okay, Kak Ani ni, rumah Kak Ani ni tak jauh pun daripada rumah saya, dekat je. Tapi saya tak tahu kata dia boleh mengurut. Sebab dia perempuan kan, kita takkan lelaki nak pergi mengurut kat perempuan. Dan pergi, niat saya nak teman je. Saya tak mau mengurut pun, sebab saya nak mengurut, saya nak pergi kat rumah tok ayah, saya tak mau orang lain pegang. Niat saya nak pergi hanya untuk teman. Tapi bila sampai rumah dia, lain pula jadi. Dia jadi macam mana? Mula dia dah berubat kawan saya tu. Urut lah kan perempuan, urut. Dan kita lelaki kat luar biasalah, fogging, smoking apa semua tu. Dah settle, kami masuk lah untuk minum air. Sampai-sampai Kak Ani tu tegur. Dia kata, kenapa dia kata? Nampak lain macam je. Saya kata, apa yang lain macam? Dia kata, mai sini. Dia panggil saya. Dia kata, kaki lunjuk. Saya lunjuk lah. Elok kaki tu straight lunjuk, lutut saya bergoyang, bergoncang macam tu. Lutut? Okay. Saya kata pasal apa lutut jadi goncang lagu ni? Saya kata saya tak goncang, saya pegang kan. Saya pegang tapi duduk goncang lagi. Lepas tu Kak ni kata, tak payahlah takut. Dia tampak sekali, hilang, berhenti. Dia kata, ada benda yang tak kena ni, dia kata. Ada benda yang tak kena. Sekali lagi, macam part 1. Malam lagi bawa mop. Dia bila sangkut Kak dengan Ani minta. Kak Ani minta bawa mop. Cerita dia bila melibatkan mop, kita dah ada pengalaman yang pertama tu. Saya kata, ini mesti pasal Tok Ngah ni. Tak apa, kita memang nak cari jawapan. Kita memang nak cari jawapan. Okay, tak apa. Saya pun dengan tanya dia nak kena bawa apa kan. Nak kena bawa macam standard lah, kita berubat limau ke, garam ke, air putih ke. Okay, dia minta lah benda-benda tu. Garam kasar. Dia minta limau yang merutu tu kan. Limau apa tu, limau perut kan panggil. Limau perut. And then air mineral lah, air minum. And then kami malam tu pergi lah. Tak cakap banyak. Dia kata kat saya, Han mau ke tak mau? Kak ni tu kata kat saya, lebih kurang dia kata, Han mau ke tak mau? Saya kata, nak mau apa kat ni? Ni dia nak bagi kat Hang ni. Saya kata, bagi apa? Dia nak bagi benda lah. Dia kata, dia dah tua dah, dia tak larat. Dia nak pelepah lah kat cucu dia. Saya kata, saya tak faham lagi tau. Saya kata, dia nak pelepah. Takkan pelepah saka kot? Saya tak mau. Dia kata kan, kat ni saka ke? Dok, dia kata bukan saka, ilmu dia kata. Tapi dia kata ada syarat. Ada syarat. Dia kata, Han sanggup tak? Saya kata, saya nak cakap sanggup tu tak sanggup tu tak tahu kat ni. Tapi saya nak tahu dulu lah syarat dia. Kalau syarat dia macam meleh kambing ke kan, persembahkan darah tu, saya tak mahu lah. Dia macam black metal lah kan. Dia kata, Dok, dia kata, ini ilmu putih, dia kata. Kalau dari segi yang saya dengar kan, ilmu putih. Dia kata ilmu putih, dia kata bagus ni. Kak ni kata, Kak ni pun tengok yang mai ni pun okey, dia kata bagus, dia kata. Saya kata, siapa mai? Tok Ngahang lah. Saya kata, ada ke? Ada, tadi dia mai tu, dia dah tak ada lah.
Jadi saya kata apa syarat dia? Kak ni kata hang balik dulu esok ambil pula. Tapi mak saya standard lah, mak kita dah tahu dah cerita kan. Jadi mak saya pun tak banyak soal lah. Then esok tu saya main seorang. Saya pasal mak saya tak ikut. Saya tanya kat ni, kita perasaan ingin tahu kan. Kompor of course lah, pukul 10 sampai dah rumah dah. Cakap banyak lah 10 pagi. Kat awam baru nak masak, kena maki kan sampai-sampai kan. Dia kata apa main awal-awal ni. Kata tak, duk kat ni tak boleh tidur, duk fikir kan. Dia dah fikir mah. Oh lah kat ni cakap semalam tu kan, saya tak boleh, saya cannot brain dia kata kan. Saya nak tahu kat benda. Dia kata mai duduk, bawa buku tak dia kata. Bawa buku dengan pen tak? Bawa. Okay, hang tulis. Tu apa syarat dia adalah saya kena puasa. Standard lah kan. Bisa dengar kan. Puasa putih. Puasa putih. Cuma saya dibenarkan minum susu dengan kurma. And then sebenarnya 7 hari tu tak boleh makan benda-benda yang berdarah lah. Dan syarat yang kedua, saya kena pergi ke makam. Makam? Ke makam raja-raja negeri Perak. Almarhum lah. Pergi ziarah, sedekahkan Al-Fatihah setiap makam dari turutan nombor 1 sampai yang terakhir. Okay. Yang ketiga, saya kena belajar sikit silat. And then macam biasalah, solat 5 waktu tak boleh tinggal. Kena perbanyakkan zikir. Yang terakhir, dia ada mahar dia. Faham. Mahar dia tu, dia kata ini untuk buat kenduri dekat alam sana. Okay. Mahar apa tu? Sebelum hang dapatkan 100% benda yang nak bagi kat hang ni, hang kena fulfill dulu the requirement ni. Dia tanya saya, boleh tak? Saya kata, saya tanya dia, benda ni dia membawa kebaikan kepada saya ke kepada masyarakat? Itu soalan pertama yang saya bagi. Kalau sekadar membawa kebaikan kepada saya tak mahu. Tapi kalau dia bawa kebaikan kepada orang ramai, saya boleh bantu orang ramai, insyaAllah saya nak. Tapi saya kata saya nak fikir dulu. And then dia kata apa, hang balik hang fikir dulu macam mana. Kalau hang rasa hang dah bersedia, hang main pula. Tapi dia kata sebelum hang nak dapat ilmu ni, hang akan sakit. Macam mana hang akan dapat ilmu tu? Contoh lah kan, dapat ilmu merawat sakit kulit. Hang akan sakit kulit tu dulu. Okay. Contoh rawat tulang yang patah. Hang akan patah dulu. Faham. Macam saya dapat, apa yang saya dapat merawat saraf. Jadi seluruh badan hang akan sakit. Saya kata lagu ni kat ni saya tak boleh nak buat kerja lah. Kat ni kata sanggup tak sanggup, itu terpulang kepada hang. Semalam Tok Ngah Hang main sembang dah dengan aku. Itu kata kat dia, kat ni boleh buat member pula dengan Tok Ngah saya lah. Lepas apa balik dia main sembang kan. Dia kata mula dia nak pergi kat adik hang, adik saya perempuan sebab saya dengan adik saya ni, kami ni wajah seiras, lebih kurang. Perwatakan pun sama. Dia kata adik hang tak boleh, adik hang tak kuat. Dia main kat hang, dia tengok hang ni hang ni macam sikit. Dia kata itulah Kak ni cerita kat saya. Dan saya kata kalau kata kena sakit ni, saya lemah ni kata. Sebab of course lah, kalau kita sakit, apa benda, aktiviti hakiki kita, apa benda pun tak boleh buat. Nak kerja tak boleh, nak makan boleh makan, tapi sakit lah. Nak angkat tangan, nak bawa motor, nak bawa kereta, problem lah. Saya kata kat ni tak apa, saya balik fikir dulu. Saya balik fikir dulu. Dalam masa saya nak fikir tu, ni cerita yang agak quite misteri lah. Nak kata seram tak seram sangat, tapi dia misteri. Okay. Ada satu malam tu saya tidur. Saya didatangi satu susuk tubuh yang saya perasan ada kat luar tingkap. Rumah yang saya duduk, rumah mak saya sekarang ni pun tingkap nako lagi. Kami masih mengekalkan tradisi tingkap nako. Tak ada sliding. Ini bukan rumah sewa yang masa saya kecil tak. Ini yang rumah sekarang. Tingkap masih nako. So corak tingkap tu sama, masih ada bercorak, bukan yang clear. Saya nampak ada satu susuk tubuh yang berdiri kat luar tingkap tu. Saya nampak memang figure orang. Cuma warna dan tu tak nampak sebab cahaya luar tak buka, jadi gelap lah, tak nampak.
Tapi dari sama-sama cahaya lampu jalan yang ada kat depan rumah tu, kita boleh nampak figure. Dan saya kata, masa tu keadaan badan saya jadi panas, jadi bahang. Tempat duduk saya, cushion saya duduk tu memang rasa panas. Saya kata, saya baru nak tidur, sambil-sambil layan mata tengok TV kan. Saya kata, siapa pula mai ni? Saya kata, kalau kata benda baik takkan dia jadi panas. Dia jadi timbul satu persoalan kepada saya. Kalau nak bagi benda yang elok, kenapa sampai tahap nak mensakitkan anak cucu? Itu yang jadi persoalan pada saya masa tu. And then dia datang pun tak lama, lebih kurang dalam a few minutes, dan dia hilang. Sepit. Okey, tak apa lagi. Malam yang berikutnya saya tidur. Ni memang tidur terus lah. Tidur saya mimpi saya bersilat. Saya bersilat, saya lawan dengan dalam mimpi tu lah, saya ingat sampai sekarang. Saya berlawan dengan kakak cantik tak salah saya. Dia bukan Cik Pon, dia kakak cantik. Okey. Yang lang tu kan, Kak Lang. Kan sebab dia rambut dia agak tak terurus dan muka dia huduh kan. So memang saya berasak lah dengan dia. Padahal saya tak pandai silat. Tapi dalam mimpi saya tu, saya pandai silat. And then hari yang berikutnya tu, saya tengah tidur juga, tiba-tiba saya rasa badan saya ni seperti dipeluk. Memang rasa kalau normal tangan manusia, kita letak kat perut, jari yang terakhir ni akan berakhir ke mana? Tetap di perut tu ya. Tapi jari hantu ni yang tengah ni, dia berakhir di dada. Bayangkan panjang tak panjang tangan dia. Dia datang daripada kaki ni, dia datang, dia pegang. Dia pegang, lepas tu dia rangkul daripada belakang, dia pegang gitu. Faham? Dia pegang macam ni, dia peluk. Jadi saya nak kiri, nak kanan, tak boleh. Sampailah lebih kurang lama jugalah. Saya ingat lebih kurang 15 minit macam tu lah. Saya duduk bergasak kan. So saya tersebut Allahu Akbar, baru terlepas. Macam saya cakap, saya ni jenis panas baran. Kalau mai jenis lagu tu, memang saya mangkit lah. Saya mangkit, saya cakap banyak. Saya duduk kat cushion saya tidur tu. Saya jenis tidur atas sofa. Duduk tu saya kata, kalau nak mai sangat, mai, saya kata, mai kita berdepan. Jangan buat cara macam ni, saya tak suka. Saya cakap seorang-seorang, saya tak suka. Kalau mai jenis nak mai mengacah-ngacah, nak mengganggu saya tidur, saya pantang, saya kata. Memang naik angin lah. Saya keluar rumah, saya pergi dekat pagar tu, saya kata, mana? Mai, saya kata, mai. Nak sangat, mai, saya kata. Jangan kacau saya tidur. Lepas tu dah 3 hari berturut saya mimpi tu, saya pergi jumpa balik Kak Ni tu. Kata, Kak Ni, saya mimpi bukan ni semua ni. Saya cerita lah kan pergerakan mimpi saya tu. Dia kata itulah proses, dia kata. Proses. Dia datang dalam mimpi nak bagi tanda-tanda, dia kata. Jadi macam mana? Anak tak mau. Dia bagi kata 2. Mau tak mau? Saya kata macam ni lah Kak Ni. Saya ni pun semayang pun kadang-kadang cukup waktu, kadang-kadang terlepas waktu. Sekali lagi kalau saya ambil benda ni, saya takut saya tak boleh bawa. Tak apalah, lagu ni Kak Ani bagi tahu dekat Tok Ngah tu, saya bukan tak mau, saya tak bersedia. Mungkin mana tahu, saya kata kat Kak Ani tu, mungkin satu hari nanti saya dah bersedia, saya boleh je terima, tak ada masalah. Tapi alhamdulillah, walaupun saya tak terima, saya dapat sedikit lah kelebihan tu. Sekarang ni kalau kata siapa-siapa yang lengur-lengur badan nak suruh saya urut, InsyaAllah boleh. Saya boleh urut. Dan saya dah test pun. Untuk orang yang pernah tergeliat, orang yang bengkak angin, saya test. Saya memang kalau kata nak kata belajar, saya memang tak belajar. Tapi dia dengan sendiri dia. Kadang saya pegang badan dia, oh banyak angin ni, oh angin berkumpul kat sini ni. Alhamdulillah lah, mungkin tu semua anugerah Tuhan lah, Allah bagi pinjam. Saya anggap macam tu lah. Untuk penampakan kali ni, untuk yang kisah yang ni, memang tak ada penampakan, tapi penampakan yang sekadar bayangan je lah, di tepi tingkap, dan juga dia yang dia datang masa saya tidur tu. Masa saya tidur tu saya sedar lah, bukan saya mimpi, saya sedar. Saya buka mata, memang nampak kipas angin, nampak lampu, nampak TV. Tapi nak bangun tak boleh. Kita duk rasa tangan dia ni pegang dada kita ni, dia peluk. Macam mak peluk anak tidur kan, macam tu lah.
Dan maksudnya sampai ke hari ni ilmu tu tak diturunkan ataupun abang tak menerima lah ilmu tu sebelumnya? Belum lagi. Belum. Tapi sampai ke hari ni Tok Angah masih hidup? Ya, Alhamdulillah masih hidup. Dan dia menunggu jugalah. Dia masih menunggu ni. Kalau kita cerita ni dia ada je ni Syed Rasa ni. Jadi kalau macam Abang cakap kan, dah pujuk dia so balik tak nak kan, saya tu fikir macam mana perantaranya tu berlaku. Yalah benda-benda macam ni saya faham lah kalau ada yang tukang menyampaikan kan. Cuma kalau kat sana lah kan, kalau baru ni kita ada post video pasal berkenaan bunian juga. Ada yang cakap bunian ni jin. Ada yang tak bersetuju, kata jin, dia kata bukan. Kan kata bunian ni bukan jin. Itu ikut dia lah. Cumanya dia kata kat sana tu hidupnya macam mana? Maksudnya yalah, dia kerja kampung ke? Dia kat sana, ini menurut mak saya lah kan, sebab mak saya pernah jumpa dengan dia. Dia macam Syuk tanya tadi, macam mana perantara tu. Soalan yang sama mak saya tujukan kepada dia selepas dia, masa dia hilang tu, mak saya nak jumpa dia. Ni mak saya buat lah, yang putihkan bilik, tutupkan kain putih, dan ikat penjuru katil 4 kain kuning tu. Konfront lah. Bukan mak saya juga, dan juga ada ahli-ahli keluarga lain yang buat. Dan jawapan dia tak sama. Memang dia yang tak nak balik sebab dia merajuk. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi apa nama tu yang Syuk tanya tadi? Hidupnya kat sana. Hidupnya kat sana. Okey, hidupnya kat sana sama macam kita. Cuma kat sana dia lebih kepada duduk, kalau tak salah saya, dia lebih kepada mendalami ilmu lah, ilmu keagamaan. Cuma dia tak beristeri kat sana. Mungkin dia mengajar kat pondok sana ke, wallahualam lah. Mungkin ini kat sana tu dia mendalami ilmu agama yang betul-betul. Ya, baguslah. Mungkin dia ialah Islam jugalah kan. Ya, betul. Macam baru ni lah kan, macam sebelum ni kita ada episod yang mana manusia berkahwin dengan jin. Ya, betul. Ataupun berkahwin dengan bunian lah. Berkahwin dengan bunian. Jadi kalau dari sudut pandang saya sendirilah kan, kalau betul-betul bunian tu dia belajar agama, dia tahu apa limit dia kan. Jadi tak adalah dia pun membolehkan benda tu berlaku. Jadi mungkin itu yang berlaku sekarang dekat Tok Ngah saya. Tok Ngah. Mungkin kat sana pun mungkin dia seronok lah kan. Ya, saya rasa macam itulah. Dia mungkin dia dah happy, dia ada life dia sendiri kat sana. Tapi bukan kita pun mengharapkan kami ahli keluarga yang ni semua mendoakan supaya mungkin satu hari nanti dia akan kembali kepada kami. Sebab orang kata dia hidup di alam kita lah, sebagai alam kita lah, tak lama. Orang kata kalau dia lahir sampai ke sekolah menengah lebih kurang berapa belas tahun je. Jadi mungkin bila dah terlalu lama kat sana, dia dah jadi selesa. Dia dah teradapt, dia berevolusi dengan keadaan kat sana. Dia menganggap kat sana lagi better daripada alam kita. Sebenarnya alam kita yang lebih okey. Dia alam manusia. Jadi dia mungkin ada kecelaruan sikit kat situ lah. Ini pendapat saya lah. Nanti kalau nak tahu jawapan, nanti saya ajaklah Syuk, Hafiz, kita pergi tanya. Alamak. Aduh. Okey, baik. Dan selepas kejadian tu semua, adakah benda tu sendiri datang jumpa abang, minta untuk terima ke apa? Tak ada dah? Kalau secara langsung tu setakat ni tak ada lagi. Tak ada. Tapi dia melalui perantara macam tu lah. Sebab saya kalau Syuk dengan Hafiz nak tahu, saya banyak kali teman orang pergi berubat. Teman saya sebagai kawan teman. Tapi setiap kali saya pergi teman orang berubat, saya yang diubatkan. Jadi terbalik. Disebabkan faktor-faktor ni lah. Pada awalnya saya tak faham kenapa saya pula yang sakit. Saya tak sakit. Kita tak faham lah kan. And then after several years lepas tu, baru saya faham, rupanya dia adalah rentetan daripada kisah Tok Ngah ni, rupanya yang menyebabkan aku kena diubatkan, berubat apa semua. Maksudnya side effect mana? Sakit macam mana? Macam ni dia, untuk yang first saya pergi teman kawan saya ni berubat, saya tak percaya. Kita memang tahu dah ahli keluarga kita ada yang hilang. Memang kita aware benda tu, cuma kita tak ambil pot.
first dia bagi hint, dia suruh cari benda yang hilang. Benda yang hilang ni apa dia? Kami ni ada satu alat kebesaran keluarga lah pada zaman-zaman moyang-moyang saya dulu kan. Tapi dia hilang. Kebetulan pada waktu tu saya ni teman kawan saya ni pergi berubat. Teman berubat. And then kami ramai 10 orang. Tapi yang kena ubat saya sekali kena ubat. Macam pernah saya ada kola berita yang dia lalukan macam buluh kot kat kaki tu kan. Saya kenal lah benda tu, rasa terhiris apa semua. Jadi masalahnya yang jadi masa kita berubat tu, di kalangan kami tu ada pendamping. Jadi pendamping dia sudah mengamuk lah. Kebetulan saya pun ada pendamping. Tapi saya tak sedar waktu tu saya ada pendamping. Cuma pendamping saya ni jenis tak kacau orang. Dia santai-santai, santai chill gitu. Jadi hanya saya dengan dia ni je yang boleh berinteraksi. Yang dengan pengalaman perubatan, saya tak tahu lah dukun ke apa ke yang dia orang bawa kita ni, memang tak boleh go dah. Memang lawan berhabis lah. Tersungkuk orang tua tu. Benda yang pendamping ni, dia beritahu tolong Sat bawa cucu aku ni pergi ke Sungai Buaya di Selangor. Dan ke Sungai Buaya, and then sampai di sana dia orang adalah dia orang punya adik-beradik, makcik dia kat atas saya. Dia memang mengamalkan ni lah, perubatan untuk ubat keluarga saja. Dia kata makcik ubatkan, tapi masalahnya saya sekali yang kena ubat. Dia kata sini, dia panggil saya masa tu Ali kecil. Saya ingat lagi, Ali kecil mari sini. Saya tak pergi lah kan, nama saya bukan Ali kan, nama saya bukan Ali. Kata Ali kecil, mai ni Tok nak cakap ni. Masa tu yang Tok tu, bahasakan Tok tu maknanya dia punya pendamping. Dah masuk dalam badan makcik dia tu. Dia dah ubatkan dah anak buah dia ni, dah okey dah. Okey, tak ada masalah dah. Dia panggil Ali kecil, mai Sat, mai sini. Dia kata mari sini nak. Tok apa nama bahasakan Tok kat atas saya. Tok nak cakap ni. Saya pun tak tahu kan. Kita duduk kat pintu situ kan. Kan ramai 10 orang. Dia duduk kat pintu tu. Dia Ali kecil, mari. Lepas tu saya tengok kiri kanan. Lepas tu kebetulan mak kepada si yang diubatkan tu, dia kata, "Adik, tu Tok panggil hang tu." "Oh ya ke? Nama saya bukan Ali." Dia kata, "Nama saya bukan Ali." Dia kata, "Tapi tak apalah." Dia kata, Pergi je, jaga hati kan." Dia bisik saya. Saya pun pergi lah. Saya mengangkak pergi kat dia kan, nak bangun kan, sebab masing-masing duduk bawah. Saya mengangkak pelan-pelan pergi kat dia. Dia kata, Ali kecil ada masalah ke? Ada benda apa yang Ali kecil nak minta tolong dengan Tok ke? Kita ni tergamam lah. Kata, aku tak ada pula nak minta tolong ke apa ke. Dia kata, ada ni dalam keluarga awak, dalam keluarga Ali ni ada benda yang hilang kan. Sudah dia trigger lah. Dia kata benda yang hilang. Benda yang hilang ni barang pusaka keluarga, apa nama, salsilah keluarga aku. Macam mana Tok ni boleh tahu? Dia tak ada tu, pergi je kat Kelantan cari. Dia tanam dalam tanah. Saya kata kat Tok tu, ya Tok, kami tahu kat Kelantan, tapi Kelantan tu bukan besar tanah Kampik tu. Kelantan tu besar, nak cari kat mana? Pergi je cari, ada, insya-Allah dia timbul nanti. Jangan susah hati dah, dia kata. Padahal benda tu saya tak ada terlintas pun dalam hati ke apa ke, tak ada. Itu yang first orang kata pengalaman. Benda tu dia datang kepada saya. Sebab dia benda yang benda pusaka ni dia berkait juga dengan Tok Ngah ni sebenarnya. So, dan Ali kecil tu nama panggilan untuk apa sebenarnya? Untuk saya. Dia panggil saya. Maksudnya adakah untuk benda yang ada berdamping? Tak, dia panggil saya. Macam kalau kata anak yang diubatkan tu, dia panggil Siti. Untuk lelaki dia panggil Ali kecil. Ali kecil, awang kecil macam tu lah, saya tak ingat lah. Tapi padahal saya dengan Tok keluarga dia orang ni, saya tak ada kena-mengena pun. Tak ada kena-mengena, tak ada pertalian saudara apa pun. Dan saya tak cerita pun pasal salah-silah keluarga saya kat mereka. Maksudnya setiap kali abang pergi berubat untuk kawan-kawan, diorang akan mengatakan yang ingin berubat tu adalah benda yang hilang tu lah.
Oh, faham. Benda dah hilang dan benda yang nak mendampingi saya. Maksudnya yang mendampingi tu adalah Tok Angah? Tok Angah tu lah. Faham. Boleh macam tu Pelik kan? Itu saya kata kisah saya ni bukan lebih kepada seram, dia lebih kepada misteri. Yelah, kita sebab tahulah Tok Angah ni dia bukanlah jin. Dia manusia. Tapi dia nak mendampingi. Maksudnya mendampingi tu bantu kata lain dia nak menurunkan ilmu lah. Dia bukannya nak turunkan saka-saka dia. Yang 4 saka tu lain. Ada tapi lain. Ini kita cerita part yang Tok Angah ni dulu. Okey, faham. Dan Tok Angah tadi kaitan dengan barang yang hilang. Maksudnya barang yang hilang tu adalah hak milik Tok Angah ataupun dia mewarisi untuk pegang. Saya rasa dia mewarisi. Dia mewarisi. Sebab arwah Tok Wan saya pun dia ada mewarisi satu harta benda pusaka. Mungkin dah diagih-agihkan lah kan. Ya mungkin lah, mungkin. So aku tak ada apa nak tanya. Cuma yalah, cerita ni kita nak persoalkan lebih pun tak boleh. Benda ni jadi di atas kuasa Allah. Ya betul, semua ada kehendak Allah. Jadi dia satu point of view baru. Jadi sebelum ni kalau kita dengar ni secara general cerita Tambunian kan, kita dengar kalau cerita sebelum ni bila orang hiking tak balik-balik, contohnya kes yang pernah viral kan. Tapi yang ni kita dapat tahu tau, yang sendiri orang yang kenal willing kan, willing nak cerita. Dia memang dia tak nak balik. Dia tak nak balik. Jadi mungkinlah masa ni bukanlah kes yang pertama. Ya kan? Betul. Dah kedua, ketiga mungkin. Jadi tak tahu apa yang kat sana dia menarik sangat sampai orang tak nak balik. Cuma tak tahu dimensi kat sana masanya bergerak macam mana. Ada yang kata kalau kat sini sehari, kat sana dah 3 hari. Wallahualam. Kita kena try tu, Syuk. Tak apalah. Tak apalah. Aduh. Lepak sini dulu lah. Betul. Okey, baik. Tapi itulah banyak benda yang cerita dia banyak benda yang misteri yang aku masih tertanya kan. Bukan aku tertanya lebih kepada Tok Angah ni, kenapa kau tak nak balik Kami pun ahli keluarga pun tertanya. Dia macam ada sesuatu yang Tok Angah tu tak nak reveal kan, kenapa dia tak nak balik. Sesuatu yang besar lah. Tapi kalau besar, pada umur belasan tahun dia merajuk, mustahil. Sebab okey lah, dia macam kalau kau merajuk sekalipun, rindu terhadap keluarga kau tu tetap ada. Betul. Kan? Tapi dia ada mesti sesuatu yang bagi aku, ini bukan aku punya pandangan. Ada benda yang buat dia tertarik untuk duduk kat alam sana sampai ke hari ni. Sebab yelah, macam aku pun, walaupun kau bergaduh dengan adik kau sekalipun, dia akan satu masa kau akan terdetik macam aku rindu nak bergaduh dengan dia. So adalah kot. Nak kata merajuk, takkan orang tua dia merajuk tak lama. Rasanya nanti satu hari nanti InsyaAllah dia balik. InsyaAllah kot. Kami pun tertanya, macam sama juga macam Syuk dengan Hafiz kan, tertanya. Kami pun tertanya-tanya apa penyebab utama. Sampai sekarang kami tak dapat jawapan lagi lah. Betul. Kalau kata nak kita kaitkan dengan merajuk tu, orang kata dah puluhan tahun. Betul. Takkan masih berdendam. Darah daging sendiri pula tu kan. Betul. Tapi apa pun kita doakan yang baik-baik saja. Ya, baik, insyaAllah. Kan, pada Tok Angah dan semua yang terlibat dalam cerita ni. Dalam kalau ada perselisihan faham, ataupun ada benda yang terguris kan. Jadi kita ni semua manusia makhluk, ada buat silap kan. Jadi ni salah satu teguran untuk kita juga sebenarnya kan. Betul. Kita kena saling memaafkan lah. Dia bukan nak kena tunggu hari raya je. Kan? Ini kalau tak, tengok bulan-bulan setahun dah tak balik. Yalah. Sebab tapi aku pasti ramai akan komen kan, kata baliklah ke apa kan. Tapi pandangan aku sendiri pun faham situasi abang. Kalau boleh kita sendiri pun nak ahli keluarga kita untuk kembali. Dan ini mungkin kata-kata aku tu agak kasar, tapi bagi aku, siapa tak nak keluarga kita bersemadi secara manusia. Betul. Maksudnya pengakhiran ayat dia tu bersemadi secara manusia, korang kena faham lah. Kan, mestilah kita nak ada tanda kan, ini adalah waris kita semua. Kita pun doa kan agar dia kembali. Dan orang kata, andai kata dia kembali pun sebujur tubuh, biarlah disemadikan sebagai manusia. Kita harap juga lah video ni dia jadi satu iktibar pada semua, dapat manfaat lah. Harapnya tak ada yang terguris hati dengan video kali ni. Ataupun mungkin kalau rasa tak nak percaya tu tak apalah kan. Kita faham juga kita masing-masing ni manusia. Ya, kita ada pendapat masing-masing. Kita pendapat masing-masing. Jadi ni satu perkongsian.
Jadi ambillah dari sudut positifnya kalau tak nak percaya lah kan. Cuma kat sini kuasa Tuhan kan. Bila dengar cerita macam ni kan, oh ada macam ni memang rasa macam mind blowing lah. Ya, dan aku pasti dah abang ni akan menunggu lah dia balik. Kalau balik dia mesti akan tanya, Kenapa apa kat sana? Ada kereta kapal terbang ke? Ganti pula kan, main saya pula lah. Itu yang saya tanya tadi, dia kat sana sebagai apa? Yalah, kita ada orang cakap yang kat sana lebih maju kan. Ada yang kata, cuma itulah kita tak dapat gambaran yang jelas lah. Dia kat sana dia buat apa yang dia amalkan. Tapi kalau untuk dari segi kehidupan dia sama je. Dia tetap makan, dia tetap minum, dia tetap mandi, solat. Cuma itulah dia berbeza alam. Kita kena hormat lah. Allah dah bagi kat kita alam manusia, jadi kita gunakanlah alam manusia ni dengan sebaik mungkin. Okay, baik. Kita dijadikan manusia ni sebaik-baik makhluk. Kita ni khalifah. Jadi harapnya sampailah satu masa ni kita khalifah kita dapat berjuang di jalan yang benar, jalan yang betul. Yang betul kita pun tahu nanti. Kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. Betul. Jadi bila buat keputusan tu kena fikir baik-baik lah. Dan terima kasih kepada abang. Ya, sama-sama. Ini satu perkongsian saya rasa tak terjangka cerita macam ni sebenarnya kan. Jadi ni cerita yang mahal lah pada saya. Okay. Dan pada yang para pendengar yang sudi dengar dari awal sampai habis. Jadi saya tak pasti kalau cerita abang ada lagi untuk lepas-lepas ni. Ada banyak lagi. Dia selepas daripada yang saya ceritakan untuk yang part 2 ni, selepas kita dapat tahu kata syarat-syarat benda tu, saya memang deny lah. Bukan deny saya tak nak, saya kata saya tak bersedia. Tapi pada masa yang sama saya dapat sikit orang kata tempias daripada ilmu yang dia nak turunkan tu. Dan rentetan daripada tu, setiap kali saya masuk ke dalam gunung pasti akan ada satu kejadian yang pelik berlaku. Itu kita hold dulu lah. Nampak macam abang kacak kita dia nak bercerita lagi akan datang kan. InsyaAllah kalau dia beri peluang. Cuma bila tu nanti tengok lah. Nanti bila ada kesempatan InsyaAllah. Kalau susah nak datang sini lagi, mungkin jadi caller lah kot kan. Tapi kita harap abang datang. Baik, kita datang je dekat-dekat je. Putrajaya tak jauh je. Alright, baik. So terima kasih bang. Sekali lagi mungkin abang untuk kali ni pun ada video atau nasihat sepatah dua kata nak sampaikan pada pendengar. Okay, untuk semua pendengar Center Chill, teruskan support Center Chill, support Syuk dan juga Hafiz untuk lebih spread awareness lah tentang kisah-kisah misteri ataupun hantu ni. Sebenarnya bukan untuk dijadikan benda yang untuk kita takuti. Betul. Tapi sebenarnya dia jadikan kepada kita lebih kepada pengajaran. Pengajaran dan juga apa action yang kita nak buat andai kata kita berdepan dengan situasi tersebut. So you all untuk pendengar-pendengar semua boleh ambil lah sedikit pengalaman-pengalaman caller ataupun pencerita di Center Chill ni, ambil sedikit jadikan iktibar pada hidup. Yang mana yang baik tu semuanya datang daripada Allah. Yang mana yang buruk tu kita simpan senyap-senyap, jangan duk komen yang bukan-bukan. Betul. Itu yang paling mahal tu. Okay, kalau tak ada benda nak cakap, kita diam-diam. Yang tu bukan aku cakap, tu Nabi cakap. Betul. Orang yang bijak dia kurang bercakap benda yang tak manfaat. Okay. Yelah, betul lah apa cakap tu kan. Dan aku pasti orang komen ni akan penuh tanya-tanya juga kan, apa sambungan dia. Aku sendiri pun tahu benda ni sebenarnya tak habis lagi, rasanya ada lagi kesinambungan ni, apa kaitan kan. Dan aku just harap video untuk cerita ni sebenarnya lebih kepada, yelah, maksudnya ada di kalangan kita, termasuk di kalangan abang ni, yang ahli keluarga ni masih dekat sana. Dan korang janganlah kecam, kenapa jangan. Ini semua kita tak tahu apa sebab, kita tak tahu jawapan dia. Abang ni pun masih lagi beri tanda tanya juga kat aku kan. Kita just berdoa agar keluarga siapa-siapa termasuk abang ni dan di luar sana yang berhadapan dengan hilang, yang duduk kat alam sana, untuk kembali ke dalam dunia nyata. Sebab sebagai macam mana pun bestnya kat alam sana, kalau kita kena tahu kita dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ni. Betul. Sebagai manusia. Betul. Itu sajalah. Alright, baik. Jadi macam mana video kali ni kan, kalau korang suka boleh tekan like dan komen banyak-banyak. Yang korang kalau rasa tak cukup untuk episod kali ni, boleh drop komen kat bawah. Nanti kita bujuk Abang Kacak lagi cerita kat studio. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.